Okey, untuk bab 3 berkaitan dengan konflik dunia, pendudukan Jepun di negara kita. Sekarang ni awak boleh lihat untuk subtopik yang pertama, dia akan menyentuh berkaitan dengan nasionalisme di negara kita sebelum Perang Dunia. Okay, ingat definisi dia adalah berdasarkan kata dasar dia, iaitu nasional, iaitu bermaksud negara. Kalau definisi penuh adalah semangat cinta akan negara, membawa kepada 3 aspek, politik, sosial dengan ekonomi. Kalau dari segi politik, dia membawa kepada pembebasan ataupun perubahan sistem pentadbiran. Ekonomi, kemajuan dalam sistem ekonomi. Sosial, kemajuan dalam aspek sosial seperti pendidikan dan juga masyarakat lah. Seterusnya, 3.2 kita akan masuk kepada Perang Dunia Pertama, 3.3 Perang Dunia Kedua dan 3.4 Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Okay, kena ingat, dia ada perang pertama, perang dua dan dia tak ada perang ketiga. Dia ada perang dingin sahaja. Okay. Alright, seterusnya kita pergi kepada soalan yang pertama. Soalan yang pertama, cikgu nak Alif Lima Khaldun. Cikgu. Yang namakan satu negara anggota bagi nombor 1 kuasa tengah Jerman. Okay. Pakatan bertiga Rusia. Pakatan bertiga? Rusia. Okay, Rusia. Kelas buat satu huruf di 1A1 Roman tu, kuasa tengah JAT. Jerman, Austria-Hungary. Okay, satu lagi adalah apa kelas? Jerman, Austria-Hungary dan Alif, negara yang lain? Bulgaria. Okay. Singkatan dia JAB. Okay. Jerman, Austria-Hungary dan juga Bulgaria. Okey, kalau Pakatan Bertiga tu dia ada banyak negara. Cuma kita singkatkan 3 negara utama. BPR. British, Perancis dengan Rusia. Okey, seterusnya kita pergi soalan B. Soalan B, cikgu nak Izzat. Izzat, soalan B. Saya lah cikgu. Okey, jap. Okey. Jap Okey, Ain. Selain Pakatan Ketenteraan, apakah faktor yang mencetuskan Perang Dunia Pertama? Faktor yang mencetuskan Perang Dunia Pertama 1914 hingga 1918 ialah persaingan kuasa imperialis. Okey, yang Seterusnya, pertama. krisis rantau Balkan. Okey. Persaingan kuasa Eropah dan ulang cikgu. Okey, tadi Ain sebut fakta kan, persaingan kuasa imperialis dan krisis rantau Balkan. Okey, rantau Balkan. Lepas tu ada bagi huraian tak? Tak, saya buat fakta seterusnya. Selain itu, kegagalan sistem pakatan. Okey, kegagalan sistem pakatan. Okey, perkembangan pendidikan dan ideologi. Okey, perkembangan pendidikan dan ideologi. Okey, so sekarang kita tengok jawapan Ain tu. Yang pertama dan kedua tu betul, persaingan kuasa imperialis dan krisis rantau Balkan. Awak boleh tengok dalam buku dekat paparan yang cikgu tunjukkan ni dalam buku teks tingkatan 4, muka surat 54. Okey, soalan dia cakap kat situ, selain Pakatan Ketenteraan. Okey, maksudnya kita tak boleh masuk ke Pakatan Ketenteraan. Okey, maksud jawapan Ain yang ketiga tadi salah lah. Okey, kegagalan pakatan tu salah. Sebab dia dah cakap lah, jangan masukkan jawapan selain Pakatan Ketenteraan. Okay.
Jawapan pertama, persaingan kuasa imperialis dan juga krisis rantau Balkan. Ideologi pun tak boleh sebab ideologi tidak termasuk ke dalam punca mencetuskan Perang Dunia Pertama. Okay, so sekarang jawapan nak penuhi 2 markah lagi, ambil dekat mana? Ambil pada dia punya huraian bagi persaingan kuasa imperialis dan krisis rantau Balkan. Okay, maksudnya ambillah 1 point, 1 huraian daripada perenggan subtajuk dalam muka surat 54 ni, iaitu di bawah persaingan kuasa imperialis dan juga bawah krisis rantau Balkan. Okay. Alright. Seterusnya kita pergi kepada soalan C. Soalan C, Nabila. Nabila Lima Khaldun. Jap. Negara kita tidak pernah menyertai sebarang pakatan ketenteraan dengan kuasa luar. Jelaskan rasional negara mengambil pendirian sedemikian. Rasional negara mengambil pendirian sedemikian kerana negara mempunyai dasar pertahanan tersendiri. Selain itu, negara inginkan kebebasan daripada sebarang pembabitan dengan kuasa luar. Seterusnya, bimbang ada campur tangan luar yang mengambil kesempatan ke atas negara kita, akhir sekali menjamin keselamatan negara. Okey, kita tengok. Nabila sekejap. Tengok balik soalan. Soalan dia minta negara kita tidak menyertai sebarang pakatan ketenteraan dengan kuasa luar. So maksudnya negara kita terlibat dalam peperangan ke tidak, Nabila? Apa cikgu? Sekarang kenyataan soalan, negara tidak pernah menyertai sebarang pakatan ketenteraan dengan kuasa luar. So dekat sini maksudnya negara kita terlibat dalam peperangan atau tidak? Tidak. Okay. Bila tidak terlibat dalam peperangan, so kita kena ingat dia cakap rasional. Rasional ataupun maksudnya dalam kata lain dia minta kepentingan. Kenapa negara ambil buat pendirian tidak terlibat dalam mana-mana peperangan? Okay. Apa kesan positif, apa kepentingan dan sebab apa negara tidak terlibat dalam peperangan? Kita yang ni, bila tidak terlibat dalam peperangan, awak kena bagi kesan keburukan peperangan. Keburukan peperangan tadi macam Nabila cakap tadi lah. Okay? Selain itu juga kita boleh tambah mungkin mengelak kehilangan nyawa. Okay, kita tengok. Soalan ni dia bersifat negatif. Soalan yang negatif. Soalan negatif tu maksudnya soalan yang menggunakan perkataan yang negatif seperti tidak, larang. Okay, so jawapan dia mesti negatif juga. So maksud cikgu jawapan negatif, bila dia soalan C, dia minta negara tidak pernah menyertai sebarang pakatan ketenteraan dengan luar. Jelaskan kepentingan negara mengambil pendirian sedemikian. So kita akan cakap negara negara kita tidak tak nak mengalami kehilangan, tak sanggup menghadapi kehilangan nyawa yang ramai. Okey? Ataupun kalau dia bersifat positif tadi kalau kita cakap tidak akan kehilangan nyawa yang ramai. Tapi kalau jawapan yang sama membawa tapi dalam bentuk positif, menjaga keselamatan rakyat. So itu bersifat positif. Dia tak gunakan kata negatif. Okay. Right. So seterusnya kita lihat yang ni dia boleh jadi politik, sosial dengan ekonomi. Okay. Mana-mana kesan negatif dari 3 aspek tu boleh masukkan dalam jawapan 1C. Sama ada kemusnahan harta benda, kerugian ataupun kemusnahan bangunan. Okay. Pendidikan tidak berkembang daripada aspek sosial. Kalau dari segi pendapatan kemajuan ekonomi terbantut. Okay, terbantut maksudnya kat sini kita lihat kata terbantut tu adalah satu yang negatif. Okay, politik negara yang tidak aman. Okay, so kat situ kita lihat itu jawapan untuk 1C berkaitan dengan kepentingan kenapa negara kita tak terlibat dalam peperangan. Okay, seterusnya soalan 2. Soalan 2. Izzat, dalam? Izzat? Ya. Okey, Izzat, soalan 2A. Senaraikan 2 negara yang menganggotai pihak bersekutu dalam Perang Dunia Kedua. Okey. Nombor 1 British, nombor 2 Amerika Syarikat. Okey. Bersekutu British dan Amerika Syarikat. Okey, cuba conteng sikit awak punya buku hot tips tu. Kita lihat kalau kuasa tengah
letakkan arrow, kuasa tengah dia akan jadi selepas pada Perang Dunia Kedua dia akan jadi kuasa paksi. Okay. Kalau Pakatan Bertiga pada Perang Dunia Kedua dia akan berkembang untuk jadi Pakatan Bersekutu. Okay. Sekali lagi cikgu ulang, kuasa tengah Perang Dunia Kedua dia jadi paksi. Pakatan Bertiga Perang Dunia Kedua dia jadi bersekutu. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan B. Okay, soalan B, Fazira. Jelaskan tindakan Jerman yang menyebabkan penentangan pihak bersekutu. Jerman melancarkan serangan udara dan laut terhadap Britain pada bulan September 1940. Okay. Lagi? Jerman memusnahkan pelabuhan, kawasan perindustrian dan pertahanan udara Britain. Okay, ada lagi? Serangan tersebut telah menjejaskan ekonomi Britain. Okay. Sekarang ni dia cakap, jelaskan tindakan Jerman yang menyebabkan penentangan pihak bersekutu. Okay, so sekarang kita boleh ambil pada muka surat 60. Awak tengok kat situ. Muka surat 60 ni kita akan ambil dekat melancarkan serangan udara dan laut terhadap Britain, menyerang dan memusnahkan pelabuhan, kawasan industri, pertahanan udara British, dan juga kita boleh ambil pada serangan Blitzkrieg, okay, bagi menakluki negara di Eropah Barat. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan C. Soalan C, Alif. Ya. Okay, Alif, soalan C. Bagaimanakah tentera bersekutu menyekat kemarahan tentera Jerman di Eropah? Tentera bersekutu menyekat kemarahan tentera Jerman di Eropah melalui operasi yang diberi nama Côte d'Ivoire. Tentera bersekutu berjaya mendarat di Normandy, Perancis pada Jun 1944. Okay, sekarang ni kita tengok bagaimanakah tentera bersekutu menyekat kemarahan tentera Jerman di Eropah. Okay, sekarang ni kita tengok muka surat 60 hingga 63. Okay, kat situ boleh awak masukkan daripada memulakan kerjasama kuasa besar, melibatkan pemimpin Amerika Syarikat, Britain dan Rusia. Lepas tu yang seterusnya adalah bertemu untuk membuat keputusan politik dan ketenteraan. Yang keempat, serangan daripada tentera darat, udara dan laut oleh pihak bersekutu. Yang kelima, operasi pendaratan tentera di Normandy, operasi Côte d'Ivoire yang seperti Alif cakap tadi. Yang keenam, berjaya mempertahankan tentera Jerman. Dan yang ketujuh, Jerman terpedaya melalui sebaran maklumat bahawa pendaratan tentera bersekutu akan berlaku di Calais bukan di Normandy. Okay. Itu untuk soalan C. Okay, untuk seterusnya kita pergi kepada soalan D. Soalan D, Alia. Dah cikgu. Dunia perlu elakkan peperangan. Mengapakah matlamat tersebut penting? Matlamat tersebut penting kerana demi menjamin keselamatan rakyat. Selain itu mewujudkan negara yang aman. Akhir sekali mewujudkan pentadbiran negara yang stabil. Okey. Lia. Sekarang ni pernyataan tu bersifat positif ke bersifat negatif?
Positif. Ha? Positif. Okey. Kesan dia positif tetapi tengok penyataan. Dunia perlu elakkan peperangan. Bila elak, dia sama dengan perkataan tolak. Okey, bila tolak maksudnya dekat situ adalah negatif. So bila jawapan negatif, soalan negatif, jawapan pun perlu negatif. Contoh, dia cakap, Aliang bagi satu jawapan awak tadi. Menjamin keselamatan rakyat. Okey, menjamin keselamatan rakyat. So sekarang itu jawapan yang berbentuk positif. Jawapan yang berbentuk negatif adalah untuk mengelakkan keadaan huru-hara. Okey, sama tak maksud dia? Last. Sama. Okay, sama maksud tetapi bentuk ayat berbeza. Okay, ingat, jawapan kalau negatif, soalan kalau negatif, jawapan mesti negatif. Okay. Alright, seterusnya kita pergi kepada soalan 3. Soalan 3, Syafiq, soalan 3A. Okey, sekejap cikgu. Raja 3 menunjukkan faktor Perang Dunia Kedua di Eropah. Perang Dunia Ketidakpuashati terhadap perjanjian Versailles. Kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. A. Bagaimanakah kedua-dua faktor tersebut mencetus Perang Dunia Kedua? Saya baca fakta cikgu. Okay. Antaranya, Jerman sebagai negara yang kalah dalam Perang Dunia Pertama menganggap perjanjian Versailles tidak adil dan menjejaskan kedaulatan negaranya. Okay. Selain itu, kehilangan tanah jajahan, perampasan perang yang tinggi dan perlu dibayar menyebabkan Jerman mengalami kemerosotan ekonomi dan inflasi yang teruk. Itali juga tidak berpuas hati terhadap perjanjian Versailles kerana tidak diberikan tanah jajahan baharu seperti yang diperoleh Perancis dan Poland. Selain itu, Liga Bangsa-Bangsa berperanan untuk memastikan keamanan dunia dan mewujudkan kerjasama antarabangsa. Lepas tu, kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam usaha menguatkuasakan perjanjian pelucutan senjata dan menangani krisis pencerobohan yang berlaku selepas Perang Dunia Pertama menyebabkan dunia terdedah kepada konflik berterusan dan mengakibatkan meletanya Perang Dunia Kedua. Okay, ada lagi, Pik? Tak ada. Okay. Sekarang kita tengok jawapan Syafiq bagi tu. Dia soalan diminta jelas kat situ. Bagaimanakah kedua-dua faktor tersebut mencetuskan Perang Dunia Kedua? Dan dua tu memang faktor yang mencetuskan Perang Dunia Kedua. So kat sini, dia nak awak jelaskan berkaitan dengan apa yang ditanya dalam soalan. So kat sini ambil pada muka surat 60-61 tapi kepada subtopik ketidakpuashatian hati terhadap perjanjian Versailles. Maksudnya apa yang Syafiq cakap tadi, di mana apa yang diterima oleh Jerman, apa yang diterima oleh Itali, dan juga pada muka surat 61 kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. So dekat situ awak kena terangkan dua perkara, dua subtopik ni untuk memenuhi jumlah markah 8 markah. So kat situ sebenarnya adalah ini soalan yang jawapannya daripada buku teks. Okey, seterusnya kita pergi kepada Faiz Daniel untuk soalan B. Soalan C. Soalan B. Soalan apa itu B? Soalan B. 3B. B. Peristiwa Perang Dunia Kedua di Eropah ialah penaklukan Jerman terhadap Eropah Barat. Sebenarnya Jerman memulakan serangan Blitzkrieg bagi menakluki negara di Eropah Barat. Kesannya Jerman berjaya menawan Poland, Denmark, Norway, Belanda, Belgium, Luxembourg dan Perancis serta menguasai keseluruhan negara Eropah. Selain itu, pengebuman Britain hal ini demikian kerana Jerman melancarkan serangan udara dan laut terhadap Britain pada bulan September sehingga bulan Jun. Jerman menyerang dan memusnahkan pelabuhan kawasan perindustrian dan pertanian udara Britain. Kesannya menjejaskan ekonomi Britain. Akhir sekali,
penyertaan Itali dalam perang di Eropah. Hal ini menyebabkan Sekutu Jerman mengisytiharkan perang terhadap Britain dan Perancis pada bulan Jun 1940. Tentera Itali menyerang Perancis melalui arah selatan, manakala tentera Jerman menyerang Perancis dan daripada arah utara. Okey, sekarang ni kita tengok jawapan yang Faiz Zainal ambil tadi, dia ambil pada muka surat 60 dan 61. Okey, kita tengok penaklukan Jerman terhadap Eropah Barat, pengumuman Britain, penyertaan Itali dalam perang di Eropah, serangan Jerman ke atas Rusia. Okey, yang ni muka surat 61 dia tunjukkan kawasan-kawasan yang berlakunya peperangan dan di mana serangan itu tersebut berlaku. Okey, untuk menjawab jawapan bagi 3B iaitu sebanyak 6 markah. Tetapi untuk 6 markah cukup sekadar dapatkan dulu untuk pusingan pertama 6 ayat untuk memenuhi 6 markah sebelum awak masuk pada pusingan kedua sekiranya dalam exam nanti untuk penambahan jawapan. Okey, seterusnya kita pergi soalan C. Okey, soalan C. Cikgu minta Erin bacakan soalan C. Bagaimanakah pemimpin dunia boleh memastikan peristiwa Perang Dunia tidak berulang? Pemimpin negara dunia boleh memastikan Erin, sekejap. Pimpin negara dunia tu maksudnya pimpin negara kita sahaja atau pimpin negara lain sekali? negara lain sekali. Okey, jawapan dia? Pemimpin negara dunia boleh memastikan peristiwa Perang Dunia tidak berulang dengan mengambil pendekatan berunding dalam menyelesaikan konflik antara sebuah negara. Hal ini demikian kerana melalui perundingan pemimpin kedua dua belah pihak boleh berusaha untuk mencari jalan keluar bagi mengatasi konflik yang dihadapi. Jika tindakan ini tidak diambil, ia akan menyebabkan kehilangan nyawa yang tidak berdosa termasuklah nyawa anggota keselamatan yang ingin menyelamatkan tanah air tercinta. Oleh itu dengan cara ini peperangan tidak berlaku. Seterusnya. Okey, kejap. Erin, contoh tu contoh bagi fakta, contoh ataupun contoh bagi huraian? Fakta. Contoh bagi fakta. Fakta awak berunding kan? Bukan kehilangan nyawa. Fakta Erin berunding, tapi contoh tu kehilangan nyawa anggota tentera, betul tak? Betul. Okey, so sekarang ingat kalau contoh mesti bagi contoh bagi fakta. So dekat sini awak perlu bagi satu contoh perundingan. Okey, contoh perundingan ni tak semesti, kalau sebaik-baiknya bagilah satu contoh perundingan antara siapa dengan siapa. Okey, contoh kalau yang terdekat dengan kita seperti dulu, contoh pihak kerajaan Malaysia dan juga pihak komunis. Itu pun boleh jadi sebagai satu contoh perundingan. Okay, tapi kalau tak boleh bagi macam tu, kita boleh bagi dalam bentuk kata nama am lah, kata nama am misalnya. Contoh perundingan negara yang bergolak yang diuruskan oleh negara-negara berkecuali. Okay, so kat situ negara berkecuali ini bukanlah kata nama khas, tetapi satu bentuk pakatan negara yang tidak terlibat dalam peperangan. Ya, fakta yang kedua, Erin. Pemimpin haruslah meningkatkan taraf hidup rakyat. Hal ini demikian kerana dengan cara ini pendapatan rakyat dapat ditingkatkan dan seterusnya dapat memberi kesenangan kepada rakyat. Okey, ketiga. Yang ketiga, pemimpin perlu mewujudkan keamanan dalam negara. Okey, keamanan dalam negara. Okey, so sekarang kita tengok jawapan yang Erin bagi tu, pertama tu betul lah. Yang kedua, dia tidak sebab soalan tanya yang boleh memastikan peristiwa Perang Dunia tidak berulang. So Perang Dunia tidak berulang maksudnya kita kena tengok satu apa tindakan pemimpin di setiap negara untuk elakkan peperangan antara negara. So dekat situ kalau faktor melibatkan dalam negara tidak diterima, maksudnya salah. So sekarang ni kita tengok faktor yang boleh diterima adalah macam tadi. Yang pertama, perundingan, sebarang masalah diuruskan oleh perundingan. Yang kedua, kita kena ingat kebanyakan negara di dunia ni bernaung di bawah PBB. Nak elakkan negara tu daripada terlibat dalam peperangan, maksudnya kena patuhi piagam yang ditetapkan oleh PBB. Yang ketiga mungkin kita cakap, kita boleh modify sikit jawapan yang tadi tu.
jawapan yang meningkatkan taraf hidup. Taraf hidup ataupun kita boleh cakap memastikan negara-negara menjaga hak asasi yang telah ditetapkan oleh PBB. Okay? Itu untuk jawapan bagi soalan 3C. Seterusnya kita pergi kepada soalan 4A. Soalan 4A, Faris. Ya, cikgu. Okay, soalan 4A. Pak A. Mengapakah Jepun melancarkan dasar pelubusan kuasa tersebut? Perluasan. Perluasan. Jawapan dia Jepun melancarkan dasar perluasan kuasa tersebut demi memenuhi keperluan ekonomi dan ketenteraan serta perkembangan politik dalam negara. Okay, lagi. Tu je, cikgu. Okay, kelas yang lain tengok dekat muka apa yang cikgu paparkan dekat skrin ni. Yang pertama adalah kita tengok dia minta sebab kenapa Jepun lancarkan dasar perluasan kuasa ataupun dasar penjajahan. Sekarang yang pertama adalah keperluan industri, yang kedua pengaruh golongan tentera, yang ketiga order baharu Asia ataupun sistem pentadbiran baru di Asia. Okay, soalan seterusnya soalan B. Soalan B, Putri. Bagaimanakah pihak bersekutu memberikan reaksi terhadap tindakan Jepun tersebut? Pihak bersekutu memberikan reaksi dengan Amerika Syarikat dan Belanda menggunakan sekatan ekonomi untuk menghalang Jepun daripada memperoleh bahan mentah yang diperlukan untuk industri dan operasi perang. Okay, itu ambil pada muka surat 65. Okay, 65. Sekatan ekonomi terhadap Jepun, menguasai Korea, Manchuria dan China. Jepun menguasai kawasan strategik di Laut Cina Selatan termasuk Pulau Hainan dan Indochina. Dasar perluasan kuasa Jepun telah mendapat reaksi daripada pihak bersekutu, Amerika Syarikat, British dan Belanda menggunakan sekatan ekonomi untuk menghalang Jepun daripada memperoleh bahan mentah yang diperlukan untuk industri dan operasi perang. Okay, itu boleh masukkan pada jawapan 4B. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan C. Soalan C, Raimi. Raimi ke Rahimi tu? Raimi 5 Khaldun. C, cikgu. Soalan C. Jelaskan tindakan Jepun dalam menghadapi reaksi pihak bersekutu dalam 4B. Jepun merancang untuk pasai wilayah di selatan merangkumi Asia Tenggara yang kaya dengan getah, bauksit dan petroleum. Okey lagi? Tu je. Okey. Sekarang kita tengok apa yang Jepun buat. Jepun buat dalam menghadapi reaksi pihak bersekutu. Itu pun sama juga ambil pada muka surat. Raimi? Raimi muka surat berapa? 60? 65. Okey, 65. Tengok balik. Jepun merancang untuk menguasai wilayah di selatan merangkumi Asia Tenggara yang kaya dengan bahan mentah seperti biji timah, getah dan bauksit. Okey, itu untuk jawapan C. Kita pergi kepada soalan D. Okey, soalan D, Aini. Berikut adalah maklumat Jepun menunjukkan kuasa imperialisme barat di Asia. Order Baharu Asia. Adakah maklumat tersebut memanfaatkan negara Asia? Berikan penilaian anda. Tidak. Hasil tanah bumi dirampas. Selain itu penindasan terhadap rakyat. Seterusnya berlaku diskriminasi antara penduduk. Okey. Ada lagi ni?
tadi. Okay, so sekarang kelas, ini 5 sinar kita ada bincang kelas hari Khamis tu. Cara terangkan sikit. So sekarang ni kita tengok soalan. Soalan dia cakap, berikut adalah matlamat Jepun menyingkirkan kuasa imperialis barat di Asia. Ataupun dalam kata lain, menggantikan penjajah, kuasa penjajah. Kuasa barat ada sebelum ni, Jepun nak ambil alih dekat Asia dan jadi kuasa penjajah yang baru. Okay, order baru adalah sistem pemerintahan di Asia. Soalan tanya, adakah matlamat tersebut memanfaatkan negara Asia? Kena jawab dulu ya ataupun tidak. Berikan penilaian anda. So tengok kat situ 4 markah. Bila 4 markah, dia ada 2 kehendak soalan. So kat sini terpakai kepada pertama, 1 markah untuk menjawab ya ataupun tidak. Yang 3 markah lagi adalah dalam bentuk fakta. Okay, ingat kat sini walaupun dia 4 markah, boleh kita jawab fakta huraian contoh. Tetapi 1 markah tu kita dah jawab ya ataupun tidak. So kat situ dah jadi tinggal 3 markah. So bila 3 markah, dia terpakai dalam kaedah menjawab fakta sahaja. Tak perlu huraian, tak perlu contoh. So dekat sini kita tengok, dia cakap sistem pemerintahan baru. Sistem pemerintahan baru order ASEAN menunjukkan kekayaan dikongsi secara bersama. Sistem pentadbiran akan melibatkan orang tempatan. Ataupun kuasa pentadbiran dikongsi secara bersama. Termasuk sama macam ekonomi tadi. So adakah perkara tu berlaku? So kat sini tidak berlaku. Bila tidak berlaku, kita kena beritahu kenapa, apa yang menunjukkan tidak berlaku. So yang tidak berlaku adalah kita tengok pembolotan hasil galian oleh Jepun, lepas tu kesengsaraan yang dihadapi oleh rakyat tempatan, lepas tu penguasaan secara menyeluruh dari segi pentadbiran yang dilakukan oleh Jepun, ataupun jawapan yang seperti Ani bagi tadi untuk menjawab soalan 4D. Okay, seterusnya kita pergi soalan 5. Okay, soalan 5A, Najwa. Kita pergi Airil lah. Airil? Ya, Cikgu. Okay, soalan... Apakah tujuan Jepun menaklukki Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah? Jawapan dia, tujuan Jepun menaklukki Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah ialah untuk memenuhi keperluan ekonomi dan kepentingan strategi ketenteraan akibat sekatan ekonomi yang dikenakan oleh pihak bersekutu terhadap Jepun. Okey. Tu muka surat, pada muka surat ambil muka surat apa? Airin? 67. Okey, tengok balik. Soalan 5A tu awak boleh ambil pada muka surat 68. Okey, so sekarang ni kita tengok apakah tujuan Jepun menaklukki Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Okey, kat situ kita boleh lihat dia ada 2 perkara penting. Yang pertama, eksploitasi sumber bahan mentah. Yang kedua, kepentingan strategik ketenteraan. Okay. Sama juga bila 4 markah, 2 fakta tadi mewakili 2 markah dan jawapan yang lain awak boleh ambil daripada penerangan bagi setiap topik kecil bagi eksploitasi sumber bahan mentah dan kepentingan strategik ketenteraan. Okay, seterusnya kita pergi soalan B. Soalan B, Faiz. Jelaskan dasar pentadbiran Jepun di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Antara dasar pentadbiran Jepun di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah ialah tentera Jepun memperkenalkan pemerintahan tentera Tanah Melayu. Selain itu, dasar terhadap Raja-Raja Melayu. Akhir sekali, dasar terhadap kepimpinan tempatan. Okey, kita ambil pada muka surat 70 dengan 71. Okay. Dia jelas kat situ dia minta dasar pentadbiran Jepun. So kat situ awak boleh ambil pada muka surat 70. Semuanya penerangan tu boleh letakkan di dalam jawapan bagi soalan B. Okay, jelaskan dasar pentadbiran Jepun di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Okay, seterusnya Syarul. Soalan 5C1. Cikgu. Okey, soalan 5C1. 5C.
Apakah tujuan Jepun melancarkan propaganda tersebut? Jawapan dia cikgu. Jawapan dia? Cikgu. Teringat. Mana? Cikgu. Ha? Cikgu. Tujuan Jepun melancarkan propaganda tersebut untuk menanamkan semangat anti penjajah dan menonjolkan imej Jepun sebagai pembela negara Asia. Okay, so kat sini tengok apakah tujuan Jepun melancarkan propaganda tersebut. Kita boleh ambil pada muka surat. Syarul boleh ambil muka surat berapa? Surat 70. 70. Okey, yang lain tengok balik. Tengok pada skrin yang cikgu paparkan dengan ni. Awak boleh ambil pada muka surat 68. Okay, dia cakap apakah tujuan Jepun melancarkan propaganda tersebut. Okay, so kat situ gambar tu sebenarnya membawa maksud, ya Allah terpeliharalah kami oleh tentera Jepun daripada Anaya. Anaya tu maksudnya daripada penjajahan British. So sekarang ni kita tengok apakah tujuan Jepun melancarkan propaganda tu. Dua jawapan tu ada pada teks, iaitu menanamkan semangat anti penjajah barat. Yang kedua, menonjolkan imej Jepun sebagai pembela negara Asia. Yang ketiga, kita tengok kenapa dia sebarkan propaganda tu untuk mendapatkan sokongan orang tempatan. Yang keempat, mungkin kita boleh tambah dekat situ adalah memudahkan penguasaan tanah Melayu daripada British. Okay. So sekarang tu, empat-empat tu boleh masuk pada 5C1 untuk jawapan apakah tujuan Jepun melancarkan propaganda tersebut. Okay, soalan seterusnya C2. Okay, soalan C2, Shugen. Jelaskan iktibar daripada propaganda tersebut kepada penduduk tempatan. Antaranya iktibar daripada propaganda tersebut kepada penduduk tempatan ialah kebangkitan semangat kebangsaan. Hal ini kerana kejayaan Jepun dapat menewaskan kuasa barat dalam Perang Dunia Kedua. Oleh itu dapat memberi keyakinan kepada orang Asia untuk membebaskan negara daripada penjajah. Maka slogan Asia untuk orang Asia berjaya untuk mempengaruhi pemikiran penduduk tanah Melayu, Sarawak dan Sabah untuk menolak penjajah barat. Ada lagi Shugen? Itu je. Shugen, moral ada berapa nilai murni? 17. 17, bukan 36. Bukan Ego. KSSM dah sikit. Dah kurang kan? Okey. Kalau apa perkara yang paling mudah untuk kita faham berkaitan dengan nilai moral ni? Nilai murni. Tak faham Ego, macam mana ke? Apa perkataan yang lain yang boleh kita katakan berkaitan dengan nilai moral? Nilai murni lah. Sifat baik. Sifat yang baik. Okay, good. So sekarang ni, kita cakap, soalan ni minta iktibar pengajaran daripada propaganda tersebut. So, propaganda tu dia cakap untuk menanamkan semangat anti penjajah barat dan menonjolkan imej Jepun sebagai pembela negara kita kan, pada jawapan 5C1 tadi. So, sekarang, pengajaran yang boleh dapat daripada kalangan orang tempatan. Betulkah Jepun sebagai pembela negara Asia? Tak. Tak.
So kat situ, apa nilai yang boleh kita dapat bila kita tahu Jepun bukan pembela negara Asia yang seperti dicanangkan? Apa nilai yang kita dapat bila kita tahu Jepun bukanlah sebaik yang diheboh-hebohkan? Nilai Kejujuran ni. Ha? Macam mana? nilai rasional betul ya? Boleh, rasional. Okey, macam mana kita nak bentuk iktibar? Antaranya berfikiran rasional, tidak mengharapkan sebagai kuasa besar. Okey, sekarang ni tidak mengharapkan kuasa besar tu satu iktibar yang lain. Kita berfikiran rasional. Kita haruslah berfikiran rasional dalam membuat andaian. Kepercayaan kuasa Jepun. Okey, tengok kita buat contoh. Kita hendaklah berfikiran rasional dalam membuat keputusan agar apa? Kalau kita buat keputusan yang rasional, agar apa yang berlaku? Rancangan tu berjalan lancar. Okey, boleh? Aimi, agar dapat melancarkan suatu rancangan. Okey. Yang kedua tadi, Syugan? Yang kedua. Yang mana kedua? ya? Tadi fikiran rasional. Lepas tu yang kedua, nilai yang kita dapat? Kepercayaan. Kepercayaan macam mana? Mempercayai antara satu sama lain. Mempercayai satu sama lain. Kalau mempercayai satu sama lain, kita nak percaya kepada Jepun? Ni? Bukan. Percaya. Ha? Maksudnya percaya dekat masyarakat tu. Kita sependuduk. Sekarang, nilai yang orang tempatan dapat daripada penipuan yang dibuat oleh Jepun. So, apa yang kita boleh belajar? Jangan mudah percaya. Okey, boleh. Kita jangan hendaklah jangan mudah percaya kepada analisis luar. Asalnya jawapan Sugar tadi ni. Okey, agar tidak ditipu. Okey, boleh. Terus agar tidak ditipu. Okey, ada lain jawapan yang lain? Kita baru 2 tadi. Lagi 2. 2 pengajaran. Keberanian ni tu. Boleh, keberanian. Yang bertanggungjawab, cikgu. Okey. Okey, Syugan. Kalau bertanggungjawab macam mana? Kita hendaklah bertanggungjawab dalam membuat suatu tindakan atau keputusan. Agar? Betul. Agar? Supaya tidak dijajah oleh kuasa lain. Okey, agar tidak dijajah oleh kuasa lain, boleh. Tapi kena ingat, bila kita bagi nilai murni, kesan tu mesti apa yang berlaku sekiranya kita amalkan nilai murni. Okey, Aimi, satu lagi tadi? Yang mana tu? Tadi Syugan bagi bertanggungjawab kan? Aimi bagi tadi apa? Berani. Keberanian. Okey, keberanian? Menegakkan keadilan. Keberanian menegakkan keadilan. Okey, boleh? Agar? Keberanian untuk menyuara ya? Menyuarakan? Hak. Semangat dia berjajar. Okey, boleh. Keberanian menyuarakan hak agar kesannya? Tidak berlaku penindasan. Okey, tidak berlaku penindasan. Okey, ingat iktibar nilai murni dengan kesan pengamalan nilai murni. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan 6A. Soalan 6A, cikgu minta Faika. Kekejaman Jepun dan kesengsaraan hidup yang dihadapi oleh rakyat telah membawa kepada perjuangan rakyat menentang Jepun. Mengapakah masyarakat tempatan menentang Jepun? Masyarakat tempatan menentang Jepun kerana menjalankan pemerintahan
bersifat kejam. Hal ini demikian kerana rakyat tempatan dipaksa menerima kebudayaan Jepun yang jelas sekali bertentangan dengan kebudayaan tempatan. Selain itu, penduduk tempatan diminta menghormati lagu kebangsaan Jepun. Seterusnya, lagu kebangsaan dan bendera rakyat tempatan telah diharamkan. Dah. Okey. Pak Ika ambil pada muka surat apa? Pak Ika? 68. 68. Okey. Alright. So sekarang ni kita tengok soalan 6A tu sebenarnya awak boleh ambil pada muka surat 73. Okey, dia cakap kenapa masyarakat tempatan menentang Jepun? So dekat sini pada subtopik layanan terhadap penduduk. Jawapan pertama Faikah tadi sebenarnya tepatlah dekat perenggan yang ketiga. Bagi orang Cina pula, tentera Jepun memberikan layanan kejam kepada mereka lanjutan pemusuhan daripada perang Cina-Jepun. Okey, yang lain kita boleh tambah mengalami kesengsaraan dan pengalaman pahit seperti pembinaan landasan kereta api. Selepas tu kita lihat lagi memberi layanan berbeza mengikut kaum berdasarkan kepentingan tentera Jepun. Tu kita boleh masukkan pada 6A tetapi pilih mana penyebab yang menyebabkan rakyat tempatan menentang Jepun. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan 6B. Soalan 6B ada Wia? Jelaskan kebangkitan gerakan penentangan terhadap penduduk Jepun di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Antara kebangkitan gerakan penentangan terus tak fakta lah. Yang pertama, penempatan regimen askar Melayu dalam pertempuran menentang tentera Jepun di Singapura. Yang kedua, operasi semut ialah siri operasi peninjauan yang dilakukan oleh unit khas Australia sebagai sebahagian daripada kempen tentera bersekutu menentang Jepun di Sarawak. Okay. Yang ketiga, pemberontakan J. Sultan dikenali sebagai pemberontakan iaitu penentangan terhadap pendudukan tentera Jepun di Sabah yang diketuai oleh Albert O. Okey. Okay. Ada lagi? Saya ambil itu je. Okey. Tu ambil pada muka surat. Ada Wia ambil pada muka surat apa? Surat 74 dengan 79. Okey. So sekarang ni kita tengok dia minta kebangkitan gerakan penentangan terhadap penduduk Jepun di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Okey, untuk soalan macam ni lebih baik kalau awak boleh dapatkan jawapan tu meliputi ketiga-tiga aspek. Tetapi kalau misalnya tak ingat masa exam, boleh terpakai dengan awak bagi satu tempat sahaja. Okay, so sekarang ni mana nak ambil daripada 74 sehinggalah 79. 74, Regimen Askar Melayu, Benteng Pertahanan Tanah Air, penentangan MPAJA, lepas tu kerjasama MPAJA dan Force 136, kerjasama Parti Kuomintang dan MPAJA, Force 136. Force 136 ni salah satu tokoh yang terlibat adalah Tun Rizal Razak. Okay, dan seterusnya kita lihat sampailah penentangan individu, Guru Chan Sing dan Sibil Kartigesu, dan juga pada muka surat 79 yang terakhir, gerakan anti-Jepun di Sarawak dan Sabah, di mana ada dua, operasi semut dan pembentukan J. Sultan. Okay, seterusnya kita pergi soalan C. Okay, soalan C, cikgu minta Along. Ya, Ibu. Okay. Pendudukan Jepun bukan sahaja meninggalkan kesan negatif, malahan membawa impak positif. Jelaskan impak positif tersebut. Gunakan pengetahuan sejarah dan pengetahuan am anda. Kebat terbuka, kebat tertutup. Terbuka. Kebat terbuka. Terbuka. Tertutup, Ibu. Okey. Kebat tertutup. Sebab dia jelas kat situ dia cakap pengetahuan sejarah. Okey, jawapan dia Long. Long, jawapan dia. Tadanya perkembangan semangat anti penjajahan. Lain? Sekejap. Saya itu perjuangan menuntut kemerdekaan dalam kalangan orang Melayu adalah dengan membebaskan ahli yang dipenjarakan oleh British pentadbiran tentera Jepun. Akhir sekali, kesedaran politik di Sarawak dan Sabah
kegiatan penduduk di Sarawak saya tak faham tulisan saya ni. Dikawal melalui persatuan yang ditaja oleh tentera Jepun. Contohnya persatuan China digambarkan dengan kekal. Ya Ibu. Bunguklah. Diri sendiri ke? Apa? Tak cakap diri sendiri ke? Tak. Okey Long. Jawapan tadi? Lagi? Jawapan tadi. Ada lagi tak? Tak ada. Okey, kita tengok kat situ. Sekarang ni soalan tu dia minta kesan kebaikan penjajahan Jepun. Ada tak kebaikan penjajahan Jepun ni? Kita tengok jawapan Along yang pertama tadi. Along, jawapan pertama apa? Perkembangan semangat anti penjajahan. Perkembangan semangat anti penjajahan. Okey, kita tengok. Sekarang ni dia cakap pendudukan Jepun bukan sahaja meninggalkan kesan negatif, malahan membawa impak positif. Jelaskan impak positif tersebut. So sekarang ni kita tengok kalau peningkatan semangat nasionalisme, semangat anti penjajah, itu bukanlah kita lihat adalah kesan kepada pendudukan Jepun. Dia adalah kesan daripada kekejaman Jepun yang meningkatkan semangat nasionalisme. So dekat situ, kebaikan daripada pendudukan Jepun ni adalah seperti pemimpin tempatan terlibat dalam pemerintahan. Kena ingat ada beberapa orang tokoh terutama daripada golongan Melayu kiri dilantik sebagai penasihat terutama dalam bidang agama oleh Jepun. Yang seterusnya kita lihat ini kena bagi contoh berdasarkan siapa yang dilantik, lepas tu apa peranan yang dimainkan. Yang kedua, kita lihat pendudukan Jepun membuat rakyat hidup dalam kesengsaraan di mana dia payah nak dapat ubat-ubatan, makanan pun payah sebab dia buat kerajaan tentera bersekutu telah mengenakan larangan terhadap pengeksportan makanan ke negara yang dikuasai oleh Jepun. So dekat situ kita lihat apa yang berlaku bila ia menyebabkan orang tempatan dia terpaksa usaha sendiri. So bila usaha sendiri ni bermaksud dia hidup berdikari lah. So sebab tu sifat positif kebaikan dia salah satu adalah melahirkan sifat berdikari di kalangan orang tempatan. So bagi tahu kat situ apa contoh sifat berdikari yang dibuat oleh orang tempatan untuk meneruskan kehidupan daripada zaman Jepun. Itu ada 2 poin penting tapi dalam kita boleh masukkan huraian dan juga contoh. Contoh perbuatan seperti kita tengok apa produk-produk yang dihasilkan oleh orang tempatan untuk meneruskan kehidupan. Makanan daripada apa? Daripada ubi kayu misalnya. Okay, itu untuk soalan C. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan 7A. Soalan 7A, Mira. Raja menunjukkan dasar sosial pendudukan Jepun di negara kita. Dasar sosial, pendidikan meningkatkan semangat Jepun, kempen tambah lebih banyak makanan, layanan berbeza mengikut kaum, membendung kegiatan menentang Jepun. Bagaimanakah Jepun menanamkan semangat kesetaraan melalui dasar pendidikan? Pengajaran bahasa Jepun Nippongo dijalankan secara meluas untuk menjadikan bahasa Jepun sebagai lingua franca dalam lingkungan sekemakmuran Asia Timur Raya. Sekolah bermula dengan perhimpunan pagi menghadap arah negara Jepun dan menyanyikan lagu kebangsaan Jepun Kimi ga Yo. Okay. Ada lagi? Mira? Tak ada, saya ambil dekat muka surat 72. Okay, good. Okay, jawapan kat situ kita tengok. Tambah lagi dekat situ boleh letak Jepun bertindak menutup sekolah Inggeris dan sekolah Cina. Okay, sistem persekolahan Jepun diperkenalkan untuk membentuk semangat usaha sejagat. Haku Ichiu mencapai teknologi industri, meningkat disiplin dan menerapkan nilai Jepun. Di samping jawapan yang Mira bagi tadi, pengajaran bahasa Jepun, sekolah bermula dengan perhimpunan pagi. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan B. Okay, soalan B. Raihan, soalan B. Jelaskan tujuan Jepun membuat tindakan dalam 7A di atas. Jawapan pada muka surat 72. 7? 70. Jepun membuat tindakan dalam 7A
adalah untuk membentuk semangat persaudaraan sejagat Hokko Ichiu, capai teknologi industri, meningkatkan disiplin dan menerapkan nilai Jepun. Okay, ada lagi? Tu je tu. Okey, dekat itu boleh ambil pada muka surat 72. Okay, dasar sosial pada pendidikan tu, semua tu kita ambil daripada kesan. Kesan pengenalan ataupun faktor kenapa Jepun membuat tindakan dalam dasar pendidikan. Okay, seperti membentuk semangat persaudaraan sejagat, mencapai teknologi industri, meningkatkan disiplin dan menerapkan nilai Jepun. Okay. Seterusnya kita pergi kepada C. C, Fitri. Pada pandangan anda, mengapakah Jepun melancarkan kempen tambah lebih banyak makanan pada masa tersebut? Jepun melancarkan kempen tambah makanan lebih banyak pada masa tersebut adalah untuk mencukupkan makanan dalam negara. Selain itu, untuk mengawal bekalan Fitri. Hello? Pada pandangan anda, mengapakah Jepun melancarkan kempen tambah lebih banyak makanan pada masa tersebut? Pada pandangan saya, Jepun melancarkan kempen tambah lebih banyak makanan pada masa tersebut adalah untuk mencukupkan makanan dalam negara. Selain itu, untuk mengawal bekalan makanan barangan akibat kekurangan makanan. Okey. Ada lagi Fitri? Fitri? Tak ada. Okey. Selain daripada tu, awak boleh tambah pada muka surat pada jawapan pada 7C ni, sebenarnya kena faham dulu situasi dia. Situasi dia bila Jepun telah dihalang, kawasan jajahan Jepun telah dihalang untuk mendapatkan bahan-bahan makanan. So dekat sini apa yang berlaku adalah di mana tentera bersekutu membuat menghalang pembakalan makanan kepada kawasan-kawasan jajahan Jepun. Di samping jawapan-jawapan yang Fitri bagi tadi seperti kekurangan makanan, mengawal penjualan barangan keperluan asas dan juga menggalakkan penduduk tempatan menanam bahan makanan sendiri. Ya, seterusnya soalan 7D. Okey, 7D, Tasha. Natasha. Alia Natasha, soalan 7D. Cikgu minta Saifuddin bacakan soalan 7D. Saifuddin. Ya, wajarkah kempen 7C diteruskan wajar. Hal ini dapat wajar. Hal ini dapat meningkatkan sumber makanan serta menaik tarafkan pendapatan individu. Contohnya rakyat Malaysia menghasilkan bahan sendiri untuk kelangsungan hidup dan sebagai sumber pendapatan. Kesannya kehidupan rakyat terpelihara. Okey, good. Jawapan yang bagus. Kita tengok. Okey, wajar. Kita kena ingat yang ni maksudnya dia kempen menghasilkan barang makanan sendiri. Okey, wajarkah kempen diteruskan pada masa sekarang? Berikan alasan anda. Selain daripada Saifuddin bagi tadi,
salah satu kesan positif kenapa kita fokus kepada makanan sendiri, salah satu dia adalah mengelak kebergantungan kepada negara luar. Contohnya sekarang kita tak perlu bergantung lagi dengan durian daripada Thailand sebab kita dah boleh hasilkan durian kita sendiri. Yang kedua, kesan daripada ekonomi. Kesan daripada ekonomi, tiada pengaliran duit keluar. Okay, bila kita bergantung kepada hasil tempatan, so dekat situ duit kita akan berlegar di kawasan di dalam negara saja. Bila duit tu berlegar dalam negara, maksudnya dia akan meningkatkan ekonomi negara dan mengukuhkan nilai mata wang negara. Seterusnya kita pergi soalan 8. Soalan 8 soalan 8 Alia 8A. Sekejap cikgu. Ya. Selepas Perang Dunia Kedua tamat, tentera British mula kembali ke Tanah Melayu. Walau bagaimanapun berlaku kelewatan selama 14 hari, Tanah Melayu pernah mengalami kekosongan politik selama 14 hari. Siapakah yang menguasai Tanah Melayu dalam jangka masa tersebut? Bintang 3 PKM. Okey, bintang 3 PKM boleh juga awak letak kat situ. MPAJA. Okey, seterusnya kita tengok soalan B. Najwa mana ni? Najwa? Kalden, Najwa mana? Phone dia tak ada bateri cikgu. Okey, Nabila tolong bacakan soalan B. Soalan mana cikgu? Soalan 8B. Kejap cikgu. Cikgu, Ya. nak kita ngecek. Okey, silakan. Nabila, Galong. Lapan B kan cikgu? 8B. Jelaskan tindakan pihak di 8A dalam jangka masa 14 hari. Tindakan pihak di 8A dalam jangka masa 14 hari ialah mereka menguasai bangunan pentadbiran. Selain itu memperkenalkan undang-undang sendiri. Okey. So dekat situ ada berapa markah? 3 markah, satu lagi. Saya buat tu je, saya buat 2 je. Ambil pada muka surat. Nabila ambil pada muka surat berapa? Sekejap cikgu. Lapan 4 ke? Okey, 8. Yang 84 plus tengok pada paparan cikgu share ni. Kita tengok apa yang Jepun buat di 8B. Apa yang bintang 3 buat dalam tempoh 14 hari. Okey, so sekarang ni kita tengok tindakan bintang 3 lah. Sama ada bintang 3, PKM atau MPAJA. Menguasai bandar, balai polis, pejabat pentadbiran kerajaan yang tinggalkan oleh tentera Jepun. Yang kedua, menjalankan undang-undang sendiri.
dan menggunakan sebuah mahkamah yang dikenalikan oleh komunis untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap siapa yang bekerjasama dengan Jepun, terutama orang Melayu. Lepas tu yang ketiga, tindakan bintang 3 menyeksa dan membunuh anggota polis, askar, pegawai daerah dan pasukan sukarelawan Melayu yang dianggap perbuatan melampau dan mencabar kesabaran orang Melayu. Okay? Itu untuk jawapan bagi B. Okay, seterusnya kita pergi kepada C. Okay, C. Ain. 8C. Sekejap cikgu. Okay. Bagaimanakah pemimpin Melayu melindungi orang tempatan daripada tindakan 8B tersebut? Pemimpin Melayu melindungi orang tempatan daripada tindakan 8A dengan membebaskan orang Cina yang ditahan dan bintang 3 berhenti pengawasan terhadap polis Batu Pahat. Okey, soalan tu tengok balik Ain. Okey, sekarang dia cakap soalan apakah bagaimana pemimpin Melayu melindungi orang tempatan daripada tindakan 8B tersebut. Okey, so sebenarnya kita boleh ambil pada muka surat yang sama juga iaitu 84. Okey, 84 kita lihat apa yang dibuat oleh orang Melayu adalah pertama, membentuk gerakan fisabilillah bertujuan mempertahankan maruah bangsa, hak, harta dan kelangsungan hidup orang Melayu. Yang kedua, kepimpinan ulama tempatan memberi inspirasi kepada masyarakat Melayu. Yang ketiga, Haji Saleh Abdul Karim atau dikenali sebagai Kiai Haji Saleh mempelopori penentangan terhadap bintang 3 yang dengan menubuhkan tu jadi poin yang seterusnya, menubuhkan tentera Senapang Merah di Sungai Manik. Okay, yang seterusnya Tuan Haji Bakri Haji Muhammad Saman menjadi Khalifah Parang Panjang dalam usaha mempertahankan orang Melayu daripada ancaman bintang 3. Okay, tu poin yang untuk jawapan pada 8C. Okay, kita tengok pada table tu lokasi kebangkitan orang Melayu, dia ada negeri-negeri dan lokasi paling dekat dengan kita adalah Batu Kikir lah. Batu Kikir dekat Padang Lebar. Okay, seterusnya kita tengok soalan D. Soalan D, Airil. Airil, soalan D. 8D. Cikgu, soalan 8D. apakah yang akan terjadi sekiranya keharmonian kaum negara kita tidak dipelihara? Negara menjadi huru-hara. Okey, negara menjadi Pentadbiran huru-hara. negara menjadi tidak stabil. Ekonomi negara merosot. Ekonomi negara merosot. Okey, boleh. 3 tu. Okey, gariskan yang lain perkataan keharmonian. Keharmonian tu awak tambahkan dekat bahagian atas tu kemesraan. Okey, dia sama maksud. Kemesraan kaum negara kita tidak dipelihara. Alright, seterusnya kita pergi kepada soalan yang pertama untuk objektif. Adawiyah, soalan yang pertama. Apakah faktor kemuncak meletuskan Perang Dunia Pertama? D. Pembentukan Pangkatan Ketenteraan. Okey, dia cakap faktor kemuncak meletuskan Perang Dunia Pertama. Ataupun kita cakap faktor pertama yang meletuskan Perang Dunia Pertama. Jawapan dia adalah A. Pembunuhan Putera Mahkota Austria-Hungary. Okey, soalan 2. Faiz Daniel, soalan 2. Faiz Daniel, soalan nombor 2. Sekejap tengok. Persidangan damai Paris pada 18 Januari 1919 telah melahirkan deklarasi 14 perkara Woodrow Wilson. Apakah dua prinsip dalam deklarasi tersebut? C. Sempadan negara berasaskan bangsa, penentuan nasib negara berhayat.
Okey, jawapan dia 2 dan 3. Sepadan negara berasaskan bangsa, penentuan nasib negara oleh rakyat. Okey, soalan 3. Soalan 3 Syafiq. Berikut adalah kesan Perang Dunia Pertama terhadap negara Eropah. Keruntuhan Empayar Austria-Hungary, perpecahan Empayar Rusia, perpecahan Empayar Osmania. Apakah impak daripada peristiwa di atas? C. Kemunculan negara baru. Okey, jawapan dia C, kemunculan negara baru. Okey, 4. Raimi, Khaldun. Bagaimanakah Jerman dihukum atas tanggungjawab kemusnahan Perang Dunia Pertama? Jawapan dia D. Membayar pempasan kepada Pakatan Bertiga. Okey, D. Dadu membayar pempasan kepada Pakatan Bertiga. Okey, soalan 5 Putri. Jadual menunjukkan kemunculan ideologi baharu. Itali, fasisme, Jerman, Nazisme. Apakah perjuangan ideologi fasisme? B. Mendahulukan negara. Okey, B. Bola mendahulukan negara. Okey, soalan 6 Fazira. Ilustrasi menggambarkan kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Apakah peristiwa yang membuktikan kegagalan Liga Bangsa-Bangsa? C. Jepun menakluki Manchuria. Okey, C. Cacing, Jepun menakluki Manchuria. Okey, soalan 7 Alif Aiman. Bagaimanakah Jerman memulakan Perang Dunia Kedua di Eropah Barat? B. Serangan Okey, jawapan dia serangan Blitzkrieg B. Okey, soalan 8 Faris. Faris, soalan 8. Ya cikgu. Okey, soalan 8. Dasar perluasan kuasa Jepun telah mendapat reaksi daripada pihak bersekutu. Apakah reaksi tersebut? Jawapan saya C. Sekatan ekonomi. Okey, jawapan dia C, sekatan ekonomi. Okey, seterusnya soalan 9 Syarul. Cikgu. Soalan 9. Jepun mahu mewujudkan order baru di Asia Timur yang merangkumi Jepun, Korea, China dan Manchuria. Apakah matlamat order baru ini? Saya 9. A. Jawapan? Menyingkir. A. Okey, jawapan dia A, menyingkir imperialisme barat. Okey, soalan seterusnya soalan 10 Izzat. Bagaimanakah Jepun mentadbir negara kita? 1. Pentadbiran bercorak ketenteraan. 2. Sistem pemerintahan beraja dimansuhkan. 3. Izzat, jawapan dia? Izzat? Okey, jawapan 10 adalah bola 1 dan 4. Takbiran bercorak ketenteraan dan tanah Melayu dikenali sebagai Malai Baru.
Okey, 11. Okey, 11 Fitri. Raja berikut adalah berkaitan pasukan polis tentera Jepun. Pasukan X menyeksa dan membunuh sesiapa yang disyaki sebagai anti pentadbiran Jepun. Apakah pasukan X tersebut? Kempitai. Okey, jawapan dia A. Kempeitai. Okey, untuk 11. Okey, 12 Raihan. Mengapakah pentadbiran tentera Jepun memberi peluang kepada pemimpin tempatan menjawat jawatan yang lebih tinggi? Jawapan dia C. Mendapatkan sokongan daripada rakyat mengatasi masalah kekurangan pegawai. Okey, jawapan dekat situ adalah C. Cacing 2 dan 3. Okey, seterusnya 13 Faika. Faika. Ya, cikgu. Okey, seterusnya jawapan soalan 13. Pasangan pemimpin dan negara manakah yang betul? A. Franklin Roosevelt, Amerika Syarikat. Okey, Franklin Roosevelt adalah untuk Amerika Syarikat. Awak betul kan? 13 tu jawapan dia A, tapi bagi B kenapa dia salah? Joseph Stalin tu adalah Rusia, Winston Churchill tu adalah Britain, Adolf Hitler adalah Jerman. Okay, sekali lagi cikgu ulang. B. Joseph Stalin adalah Rusia, Winston Churchill adalah Britain, Adolf Hitler adalah Jerman, pemimpin daripada Jerman. Okay, seterusnya kita pergi soalan 14. Okay, soalan 14 Faiz. Faiz Sina. Apakah kesan pencetakan wang pokok pisang tanpa kawalan oleh Jepun di tanah Melayu? Jawapan dia A. Berlaku inflasi. Okey, jawapan dia A. Berlaku inflasi. Okey, seterusnya kita pergi soalan 15. Soalan 15. Erin, 15. Apakah tujuan memperkenalkan rancangan perindustrian 5 tahun? C. Membangunkan industri tempatan. Okey, C. Membangunkan industri tempatan. Okey, Aimi 16. Aimi 16. Berikut adalah institut yang ditubuhkan oleh Jepun di Tanah Melayu, Goa Penunjuk. Apakah tujuan penubuhan institut tersebut? A. Melatih perjuangan cita-cita politik Jepun. Okey, jawapan dia adalah D. Melatih jawapan dia sebenarnya adalah D. Okey, melatih golongan pentadbir berkhidmat dengan kerajaan. Okey. Seterusnya kita pergi soalan 17. Alia Natasha. Alia ada tak ni? Dia lain sikit. Ha? Line slow. Okey, Chugan 17. Baik, cikgu. Berikut adalah novel karya Ahmad Murad Narsurdin. Apakah tema novel tersebut? Jawapan dia A. Kekejaman tentera Jepun. Okey, jawapan dia A. Kekejaman tentera Jepun. Okey, sekarang ni kelas ada beberapa tajuk novel, dia berkaitan keyword, key cara untuk, kata kunci untuk mengingat dia adalah pada tajuk. Contohnya sekarang ni nyawa di hujung pedang. So dekat situ kena ingat orang Melayu tak ada pedang, penggunaan pedang di kalangan orang Melayu bukanlah secara meluas. Tak selalu orang Melayu gunakan pedang. So kat situ biasanya orang Melayu akan gunakan keris. So pada zaman tersebut kita lihat yang biasa gunakan pedang ni adalah Jepun.
So sekarang untuk mengingat tema dia adalah kita ingat pada keyword pedang. Pedang mewakili orang Jepun dan orang Jepun buat apa dekat tanah Melayu? Menguasai tanah Melayu. So bila gabungkan Jepun dengan pedang, so kat situ kita lihat adalah kekejaman tentera Jepun. Okay, seterusnya 18. 18 Saifuddin. Gambar menunjukkan askar-askar Melayu yang berjuang menentang penduduk Jepun. Apakah iktibar daripada pengorbanan tokoh tersebut? B. Sikap siap sedia berkorban untuk tanah air. Okey, siap sedia berkorban untuk tanah air. Okey, 19. Along. Along, 19. Betul. Orang Cina diberikan layanan buruk oleh Jepun. Apakah kesan daripada situasi tersebut? A. Penubuhan MPAJA. Okey, jawapan dia adalah A. Penubuhan MPJA. Malayan People Anti-Japanese Army. Okey, soalan seterusnya, soalan 20. Soalan 20, Mira. Cikgu, nombor berapa ya cikgu? 20. 20. Jepun menggunakan pasukan tentera yang dianggotai oleh orang Melayu untuk menentang MPAJA. Apakah kesan daripada tindakan tersebut? Ketegangan kaum. Okey, jawapan dekat situ adalah C. Ketegangan kaum. Okey, soalan 21. Alia, Lima Khaldun. 21 cikgu. 21. 21. Berikut adalah Batalion Askar Melayu. Askar Melayu Setia, Wataniah Pahang, Gerila Melayu Kedah. Apakah persamaan ketiga-tiga pasukan tentera tersebut? A. Anggota Force 136. Okey, jawapan dia adalah A. Anggota Force 136. Okey, seterusnya Ain 22. Ain, soalan 22 Ain. Saya lah cikgu. Okey, Aini. Berikut adalah dua slogan Jepun. Asia untuk Asia, lingkungan kemakmuran Asia Timur Raya. Apakah maklumat slogan tersebut? D. Membebaskan negara Asia daripada kuasa barat. Okey, jawapan dia D. Membebaskan negara Asia daripada kuasa barat. Okey, seterusnya kita pergi soalan 23. Cikgu, Okey, 23, cikgu. Fazira. Cikgu. Ya. Yes. Meran tanya dia belum jawab lagi apa-apa soalan. Oh, okey. Tak perasan Imran. Imran 23, Imran. Mengapakah Matlamat Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung Kris mencapai kemerdekaan bersama-sama dengan Indonesia gagal? Jawapan dia D. Kekalahan Jepun. Okey, jawapan dia D. Kekalahan Jepun. Okey, 24. 24, Adawiyah. Apakah jawatan yang disandang oleh pemimpin Sarawak tersebut? C. Pegawai daerah. Okey, jawapan dia C. Pegawai daerah. Okey, yang terakhir 25. Cikgu minta Faiz untuk 25.
Bintang 3 menyeksa dan membunuh anggota polis, askar, pegawai daerah dan pasukan sukarelawan Melayu. Apakah alasan bintang 3 berbuat sedemikian? Jawapan dia C. Membuktikan kekuatan dan keberanian. Okey, jawapan dia adalah dia cakap kenapa bintang 3 pergi bunuh dan seksa anggota polis, askar dan pegawai daerah. Sebenarnya jawapan dia adalah bukan dia buktikan kekuatan. Dia sebenarnya pegawai daerah sukarelawan Melayu tu pada dia telah bekerjasama dengan Jepun. So kat situ dia balas dendam lah. So jawapan kat situ adalah 25, jawapan dia dadu. Okay, kelas kita selesai untuk bab 3. Ada sebarang soalan berkaitan dengan tajuk bab 3? Cikgu. Cikgu. Ya, right? Ada tanya cikgu. Hmm. Grigori Rasputin ada kaitan ni cikgu Perang Dunia Pertama? Dekat mana? Grigori Rasputin ada kaitan ni cikgu dengan Perang Dunia Pertama? Rasputin? Rasputin nama Rusia kan Sekejap. Yang orang kata dia kebal Dia kebal maksudnya? Sekejap. Okey, Grigori Rasputin tu dia sebenarnya rumours je sebab macam ni. Dia cakap dalam dia tak ada kaitan tu cuma macam dia lebih kepada mitos sebab banyak mitos dalam peperangan dunia pertama dengan kedua cerita tu dia ada-adakan. Bila cerita tu ada-adakan dia tak terima dalam sejarah. Contoh bila macam Hitler ni dia ada dia punya kepercayaan. Ini berdasarkan satu teori lah. Dia cakap apa yang Hitler buat tu, kenapa Hitler start dengan Perang Dunia Kedua, sebab dia nak cari ada berapa harta kekayaan dia dalam bentuk emas lah. Harta emas ni dia sebenarnya berlega daripada satu keluarga ke satu keluarga. So siapa yang pegang harta tu dia akan menguasai dunia. Itu sekadar teori je lah. Tapi sekadar teori, bila teori tu tidak boleh dibuktikan. Sebab ada kata emas yang dikejar oleh Adolf Hitler tu pernah berada dekat tanah Melayu. Sebab tu awak perasan 3 atau 4 tahun yang lepas ada tersebar dalam berita, ada orang claim dia jumpa satu gua dekat asal cikgu dekat Melaka, sama ada Pulau Jejak ke something dah. Dia cakap harta tu adalah pulau tu adalah pulau yang dinyatakan dalam satu surat oleh tak silap cikgu Panglima Tentera Jepun yang katakan kat situ adalah simpanan emas. Sebenarnya tu adalah dia punya teori dan bila buat galian dan Pulau Jejak ni pun sendiri bila ada ahli ekologi cari benda tu tak ada pun simpanan harta emas yang dinyatakan. Sama juga dengan Rasputin. Rasputin ni cuma macam satu cerita yang dia ada-adakan lah, tidak dapat dibuktikan. Okay, Rai? Tapi cikgu kisah dia ada kaitan dengan Kaiser Rusia cikgu. Dia macam mana nak cakap Okey, macam ni. Bila kita tengok Rasputin ni kalau dia cakap mistik dan dia cakap orang yang hebat lah, orang yang berkuasa lah. Tapi dia memberi pengaruh tu tak sangat sebab Rusia tengok kecuali Caesar ni dia macam maharaja Cina tu lebih kurang macam gelaran maharaja lah. Cuma mungkin Rasputin ni antara orang yang memberi nasihat ataupun memberi pandangan terhadap aktiviti perjalanan kuasa oleh Empayar Rusia. Okay? Ada soalan lain? Okay, cikgu buka soalan berkaitan dengan isu semasa. Ada kelas, Khaldun, Sina. Cikgu. Yes. Kenapa saya tengok status abang saya ada yang heboh-heboh pasal kat dataran je cikgu?
Okey, yang dataran tu yang pakai baju hitam tu Aha. Okey, baju hitam tu dia adalah satu macam demonstrasi kita cakap menentang penyalahgunaan dari segi politik lah. Okay.